Maksud dekat sini di akhirat kelak dia akan termasuk orang-orang yang rugi, tapi di atas dunia dia ada tulis kat sini. Di atas dunia, hukuman di atas dunia adalah masih lagi sebagai Islam, menzahirkan amalan Islam. Namun di dalam jantung hatinya menjembunyikan keingkaran tersebut. Nampak tak? Jadi hukuman atas dunia dia masih lagi Islam. Jadi kita tak boleh mengatakan dia ni kafir. Okay, kita baca dekat sini, berdasarkan keterangan ini menunjukkan setiap orang mukmin itu adalah muslim. Orang mukmin itu adalah muslim. Manakala bukan setiap orang muslim itu mukmin. Nampak ah? Kerana itu orang-orang munafik itulah mereka yang menzahirkan amalan Islam, tapi menyembunyikan keingkaran di dalam hati. Tapi pada zahirnya mereka adalah orang-orang Islam, Muslim. Tapi mereka bukan orang-orang mukmin. Nampak ada perbezaan tersebut. Jadi penerangan sini memang detail sikit lah. Jadi kalau ada yang mengatakan darjah 5 dah belajar tentang rukun iman, memanglah darjah 5. Jadi kefahaman anda semua pada kefahaman darjah 5 ke? Nak jadi literal seperti yang darjah 5 belajar? Bukan. Bila kita meningkat dewasa, kita kena belajar lebih dalam lagi. Untuk belajar lebih dalam, kita kena faham perkara ni. Muslim, mukmin, dan bila mengingkari di dalam hati memang ada sifat-sifat munafik, kita panggil dia sebagai di atas dunia ni adalah orang-orang munafik. Tapi apabila di sisi Allah, itu cerita lain lah. Itu cerita di sisi Allah. Jangan kaitkan kita nak mengkafirkan orang di atas dunia dengan bagaimana dia diterima di sisi Allah. Tak bolehlah membuat penilaian sendiri bahawa okey, di sisi Allah ia adalah kafir ataupun kufur. Itu di sisi Allah. Jangan campur adukkan apa yang kita sedang bincangkan, iaitu mengkafirkan orang di atas dunia ni. Tengok dia, oh tak solat, oh jahat, oh membuat satu hukum kepada dia di atas dunia. Seperti yang dikatakan kat sini, di atas dunia kita menghukumkan dia masih lagi Islam. Tapi di akhirat kelak itu terpulang pada Allah lah. Di sisi Allah mungkinlah dia adalah orang yang kufur, sebab Allah lebih mengetahui di dalam hati. Sebab jika anda menghukumkan kafir kepada mereka-mereka seperti dalam penerangan anda itu, maka ramai orang di atas muka dunia ni menjadi kafir. Jangan kira di sisi Allah tu. Di sisi Allah, sebelum mereka meninggal, sebelum mereka mati, mungkin mereka akan jadi beriman, dan di sisi Allah itu selepas itu. Tapi ketika sekarang ni, sebelum sampai di dalam hati, tengok apa yang dimaksudkan keimanan tu. Sebelum sampai di dalam hati, mereka tu apa tu? Mereka tu apa? Belum sampai di dalam hati. Kan dikatakan kufur syak dan sebagainya. Ialah kalau mereka mati dalam keadaan tu, sampai kepada Allah, Allah akan nilai lah. Tapi sekarang ni, anda nak mengatakan sekarang ni hukuman di atas muka bumi ni sebagai apa? Kalau anda mengatakan kafir, jadi apabila mereka sampai iman tu, adakah mereka kena mengucap 2 kalimah syahadah tu lagi sekali? Sebab anda mengatakan kafir. Seperti yang diterangkan lagi, saya buat rujukan lagi ni. Ada satu lagi rujukan, kita sambung sini lagi. Okey. Kita tengok. Dia tulis kat sini, umum tahu rata-rata orang Melayu yang dilahirkan di bumi Malaysia adalah pada status surat daftar kelahirannya adalah beragama Islam. Nampak tak? Sama contoh seperti yang saya bagi ni. Sama contoh yang seperti saya bagi hari itulah, baru-baru ni. Lahir sebagai Islam. Kita lahir sebagai Islam. Mereka-mereka ini diajar tentang rukun Islam dan rukun iman sejak dari kecil melalui sistem-sistem pendidikan dan persekolahan yang sedia ada hingga dewasa di negara ini. Okey, diajar rukun Islam, diajar rukun iman. Tadi pun asal daripada riwayat Ibnu Umar pun mengatakan benda yang sama kan, mengajar Al-Quran tapi belum sampai iman di dalam hati kan. Tadi dalam buku tadi yang saya tunjuk tu kan. Jadi dekat sini, orang yang mengaku beragama Islam digelar Muslim. Dia mengaku dia beragama Islam, dia Muslim. Artinya orang Melayu yang mengaku Muslim tersebut terikat dengan rukun-rukun Islam dan rukun-rukun iman. Terikat. Sebab dia dah mengaku Muslim, jadi dia terikat lah. Bukan bermaksud dia
dia percaya dalam hati ni sebab dia dilahirkan faham betul-betul ni, aduh kan, faham satu persatu. Dia dilahirkan sebagai Islam, dalam surat beranak tulis Islam, so belajar pendidikan Islam dan sebagainya, ada belajar rukun iman, rukun Islam dan sebagainya. Jadi dia terikat dengan syariat Islam kan. So maka dia menjadi Muslim. Apabila seseorang Muslim melaksanakan rukun-rukun dan percaya dengan yakin di dalam hati terhadap perkara-perkara tersebut, beliau bolehlah kemudian diakui sebagai mukmin. Manakala yang ingkar, yang tidak melaksanakan rukun-rukun tersebut disebut sebagai fasik. Mereka ni jika tak buat dan ingkar dinamakan fasik ataupun fajir ataupun yang tadi tu munafik. Di sisi Allah jangan ceritalah, anda bukannya berada connection direct dengan Allah Subhanahu Wa Taala untuk tahu garanti. Jadi kita sedang bercerita tentang sama ada anda nak menghukum mereka ni kafir di atas dunia. Kita sedang cerita di atas dunia. Jangan campur aduk perkara-perkara tersebut kemudian mengelirukan pendengar dan pendengar pun terpercaya dan terpedaya dengan apa yang anda sembangkan. Aduh, serius. Seterusnya, kita ke minit 19.36. 19.36 daripada video asal Dr. Haris Ismail, di mana beliau telah menerangkan tentang kafir dunia, kafir di dunia atau kafir di akhirat. Tuan-tuan dengar tak? Dia kadang kafir, kadang kufur. Dia tahu ke apa bezanya. Dan satu perkara lain, tuan-tuan perasan tak? Dalam keseluruhan video tu, berapa kali dia ulang? Faham tak? Macam dia sendiri tak faham apa dia cakap tu. Faham tak? Berapa kali dia tanya tu? Sekali, dua kali tak apalah. Kadang-kadang saya pun tanya juga, faham tak kan? Tapi sampai berulang-ulang kali, kita tertanya-tanya. Engkau tanya penonton ke? Engkau tanya diri sendiri? Or you are just giving a signal of your own failure to understand this topic. So you are just hoping others understand while you yourself are in the dark. Okey, tak apa. Kita sekarang masuk dalam bab beriman ke kafir, Muslim ke mukmin, dunia ke akhirat. Dan memang penjelasan Dr. Haris itu sangatlah mengelirukan kan. Sebab tu dia sendiri tanya kan. Tapi dia pula kata, jangan faham bab ni macam budak darjah 5. Okey, jadi tuan-tuan, di hadapan anda ini penjelasan saya. Okey, saya ni jenis yang nak cepat kan. Tak payahlah nak buat box-box apa semua tu. Jadi assume saja Microsoft Word saya ni ada dua kolom ya. Kolom kiri ni adalah perbuatan ataupun ucapan zahir. Kolom sebelah kanan ini adalah beriman atau tak beriman kepada satu atau lebih daripada rukun iman. Okey, kategori pertama. Seorang Muslim yang menzahirkan bahawa dia tidak beriman kepada salah satu atau lebih daripada rukun iman. Maknanya dia buat video. Dia cerita in the open, menzahirkan bahawa dia tidak beriman kepada hari akhirat umpamanya. Dia tidak beriman kepada para malaikat misalnya. Bahkan dia ucap, saya tak beriman tapi saya tak tolak. Saya tak beriman kepada kitab-kitabnya tapi saya tak tolak. Saya tak beriman kepada qada dan qadar tapi saya tak tolak. Okey, tapi dia menzahirkannya open, in the open, maka dia ini kafir di dunia dan kafir di akhirat. Cuma take note saya tulis dalam font warna merah di sini. Gelaran kafir setelah penegakan hujah, apa yang disebut sebagai iqamatul hujah. Maknanya kita panggil orang tu, kita bagi dia kaunseling, kita cerita perkara yang hak, kita tegakkan, kemudian kita bersihkan dirinya daripada apa-apa salah faham yang menyebabkan dia tidak beriman kepada satu atau lebih daripada rukun iman tersebut. Kalau kita dah cerita dan kita kena bagi dia tempoh, sebab kita tak boleh harap seseorang itu dia berubah serta-merta. Dia telah ada pendirian, kemudian dia telah declare in the open, menzahirkannya. Kita pun panggil dia counselling, kita cerita, kita tak boleh harap dia terus-terus berubah. Kita kena bagi dia tempoh, mungkin seminggu, mungkin sebulan. Kalau dia tak mahu berubah juga, hukuman hanya oleh pemerintah ataupun wakil-wakilnya. Okey, jangan kita orang awam yang pergi menghukum ya, hukumannya hanyalah kepada pemerintah.
Tetapi jika setelah kita menegakkan hujah, kita bagi dia masa berfikir, kita pun menjelaskan dengan hikmah dan dia pun menarik balik, dia bertaubat, maka dia memang perlu mengucapkan 2 kalimah syahadah sekali lagi. Okay? Sebab perkara ini saya highlight kerana Dr. Haris ada bertanya tentang soalan ini. Ya, yang ini bagi orang yang menzahirkan Indo Open. Dia declare Indo Open bahawa dia tidak beriman kepada satu atau lebih daripada rukun iman. Okey, dan ini kita sedang merujuk kepada orang yang normal, bukan orang yang baru masuk Islam. Bukan kepada kanak-kanak yang belum akil baligh. Ini kepada orang yang normal. Okey, kepada orang yang normal. Baik, seorang Muslim yang dia menyembunyikan bahawa dia tidak beriman kepada satu atau lebih daripada rukun iman. Dia diam je, dia tak kata apa pun. Okey? Pada zahirnya, ucapannya, perbuatannya dia Muslim, tapi dia menyembunyikan bahawa dia tidak beriman kepada salah satu atau lebih daripada rukun iman. Maka di dunia dia masih seorang Muslim, kita menghukum berdasarkan zahir, tetapi di hari akhirat dia kafir, ataupun lebih tepat diserahkan kepada Allah. Sebab Allah akan menilai terlebih dahulu kenapa dia tidak beriman kepada salah satu daripada rukun iman tersebut. Tetapi untuk jadual ini memudahkan, dia inilah yang disebut sebagai Muslim di dunia, kafir di akhirat. Kenapa? Sebab dia menyembunyikan bahawa dia tidak beriman. Beza tadi tu menzahirkan, out in the open, declare in the open. Yang ini menyembunyikan, dia buat diam je. Okey, alright. Ada sambungan lagi Ada sambungan lagi. Orang yang kafir, kemudian dia menzahirkan bahawa dia beriman, maka dia Muslim di dunia dan Muslim di akhirat. Orang yang kafir, dia menyembunyikan bahawa dia beriman. Sebab kalau dia menzahirkan bahawa dia beriman, maka akan berlaku mudarat ke atas dirinya. Contoh yang terbaik yang berlaku pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah Raja Najasyi. Okey, beliau pada zahirnya seorang Kristian. Beliau menjaga umat Islam yang datang berhijrah ke negaranya dulu Okey, dan apabila dia meninggal dunia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam solat jenazah gaib kepada beliau. Padahal beliau menzahirkan, sebab beliau raja, beliau menzahirkan kepada rakyatnya, kepada pegawai-pegawai istana bahawa dia orang Kristian. Dia ni tak pernah menunjukkan bahawa dia solat, tak pernah solat Jumaat, tak pernah pergi haji, padahal sangat-sangat mampu sebab dia raja. Okey, tak pernah puasa sebab di istana dihidangkan macam-macam makanan, minuman, tapi dia tak pernah puasa. Okey, dia menyembunyikan bahawa dia beriman. Jadi di dunia dia seperti orang kafir, tapi di akhirat dia seorang Muslim. Sama juga pada sekarang ini, katakan ada seseorang itu ingin memeluk Islam. Katakan dia di India sebagai contoh di negara India, di mana kita tahu umat Islam di sana dibantai, dizalimi. Lalu dia asalnya kafir, tapi dia belajar tentang Islam dan dia pun beriman. Tetapi dia terpaksa menyembunyikan bahawa dia ni seorang yang beriman. Maka di dunia dihukum kafir, maka Muslim akhirat. Jadi tuan-tuan mudah saja. Kalau ada kotak-kotak tu lagi mudah kan? Siapa yang tak nak buat kotak ni? Alright. So Muslim yang menzahirkan bahawa dia tidak beriman, kafir dunia, kafir akhirat. Gelaran kafir setelah menegakkan hujah, hukuman hanya oleh pemerintah. Jika dia bertaubat, memang dia mengucap 2 kalimah syahadah sekali lagi. Muslim yang menyembunyikan bahawa dia tidak beriman, maka dia ini Muslim di dunia, kafir di akhirat. Sebaliknya pula, orang yang kafir yang menzahirkan bahawa dia beriman, dia Muslim dunia, Muslim di akhirat. Dan kafir yang menyembunyikan bahawa dia beriman, dia ini kafir di dunia dan Muslim di akhirat. Yang biru ni apa? Siapa letak? Budak darjah 5 pun boleh faham. Okey, budak darjah 5 pun boleh faham. Semudah itu saja, tuan-tuan dan puan-puan.